Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di rumah Allah, berada di atas muka bumi Allah. Tidak lain tidak bukan untuk kita menambahkan ilmu, untuk kita belajar, untuk kita tambah kefahaman kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada pada tahun baru Hijrah 1445 Hijrah. Alhamdulillah, dengan tahun baru Islam ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita jadi orang yang lebih sempurna. Kita jadi orang yang lebih banyak amal kebajikannya, amal ibadatnya kepada Allah. Kerana apabila bertambahnya tahun hijrah ini, maka dekatlah kita dengan panggilan Allah. Semakin banyaknya tahun hijrah, maka dekatnya kita dengan kematian. Maka tidak lain tidak bukan, kematian ini mesti ada bekal hidupnya, mesti ada bekalan. Maka bekalan itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekalan itu tidak lain tidak bukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempena dengan hijratul Rasul, kita berada pada tahun baru. Maka tahun baru ini sinonim dengan peristiwa bersejarah hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masa yang ada ini Abu Akil sebut secara ringkas dengan masa yang ada. Mudah-mudahan ianya memberi gambaran kepada kita semua berkenaan dengan bagaimana peristiwa penting ini berlaku di dalam hidup baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hijratul Rasul ini adalah kemuncak dakwah ataupun permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Hijratul Rasul ini berlaku tidak lain tidak bukan kerana arahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sebarkan Islam ke pelosok dunia. Maka bagaimanakah hijratul Rasul ini boleh berlaku? Bagaimanakah peristiwa penting ini boleh berlaku? Maka kita kena jujuk daripada awal. Supaya kita memahami dan kita menghayati betapa hebatnya,
betapa indahnya, betapa kagumnya kita dengan perancangan dan semangat yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang pertama yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan mencari ataupun menyebar agama Islam ini kepada orang-orang yang dekat dengan baginda. Hak ni amo sama-sama dah sebut, iaitu permulaan apabila Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi, maka Nabi cari orang yang paling dekat dengan dia untuk royak, untuk cerita berkenaan dengan agama Islam. Itu tindakan yang pertama yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima wahyu daripada Allah, maka hijau nabinya adalah sebarkan Islam, beroyak kepada masyarakat Mekah pada masa itu berkenaan dengan Islam, kerana ini arahan daripada Allah. Walaupun penduduk Mekah dia tak pernah dengar Islam, dia tak pernah dengar agama Islam, kerana mereka ni berabad-abad telah menyembah berhala, telah sembah berhala, patung berhala mereka. Maka agama Islam ini bagi mereka agama yang baru, agama yang tidak pernah terlintas di fikiran mereka bahawasanya adanya agama sebagaimana agama Islam. Maka dalam keadaan seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah pertama Nabi, iaitu untuk ajak ataupun untuk royak Islam ni kepada orang yang paling dekat dengan baginda. Orang yang paling dekat dekat, tak ada orang lain lah, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Alhamdulillah, isteri baginda memeluk agama Islam tanpa banyak berkata, tanpa banyak soalan, tanpa banyak orang panggil perkara-perkara yang mengganggu fikiran beliau. Maka dengan mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah baginda Sayyidatina Khadijah telah memeluk agama Islam. Nabi meneruskan dakwah Nabi, ajak pula orang yang kedua untuk memeluk agama Islam, iaitu tidak lain tidak bukan sepupu baginda, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Alhamdulillah, tak ada masalah Sayyidina Ali memeluk agama Islam. Maka Nabi gilah orang yang ketiga, iaitu Zaid bin Harithah, anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sirah, hak mula-mula Sayyidatina Khadijah. Yang kedua bukan Sayyidina Ali, iaitu Zaid bin Harithah. Yang ketiga barulah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketiga-tiga orang ni adalah daripada ahli keluarga Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, iaitu ahli keluarga Nabi. Bila tiga orang ni peluk agama Islam, maka Nabi gi pula kepada sahabat-sahabat dia, gi pula dakwah kepada sahabat-sahabat dia, iaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam pada tempoh yang terdekat, pada hari yang sama, empat orang ni telah memeluk agama Islam. Empat orang ni telah memeluk agama Islam. Masa tu kita panggil dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi, orang lain tak tahu. Nabi pergi secara individu,
Nabi pergi secara orang-orang tertentu. Nabi tidak buat secara terbuka kerana bahaya. Ia akan menunggu Nabi dengan tidak ada kekuatan Islam. Kalau Nabi orang panggil dakwah secara terang-terangan, siapa hok nak pertahankan Nabi? Siapa hok nak bela Nabi? Kerana tak ada orang hok masuk Islam, Nabi sore-sore. Maka sebab tu dakwah sirriyah berlaku selama 3 tahun. Dakwah sirriyah berlaku selama 3 tahun. 3 tahun itulah dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menyebabkan ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi hok memeluk agama Islam. Mengikut riwayat Ibnu Hisham, tidak lebih daripada 40 orang. Dalam tempoh 3 tahun, tidak lebih daripada 40 orang hok memeluk agama Islam. Sebab apa tak ramai? Kerana Nabi pergi secara individu. Abu Bakar berdakwah secara individu tanpa diketahui oleh musyrikin Mekah, tanpa dihidu oleh musyrikin Mekah. Ini orang panggil hazar. Orang panggil hazar ni beringat Nabi. Beringat Nabi supaya dakwah Islam ini berjalan, supaya seruan ini berjalan. Maka hazar Nabi, beringat Nabi, berlakulah dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi, menyebabkan lebih kurang 40 orang memeluk agama Islam. Iaitu Allah Ta'ala berikan nama kepada mereka sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. As-Sabiqun Al-Awwalun ini tonggak utama. Tonggak utama yang menyokong dakwah Nabi. Kumpulan Islam yang menyokong Nabi, yang mempertahankan Nabi, yang sanggup mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tarbiyah, Nabi mengajar, Nabi didik, segala-gala kepada 40 orang ni selama 3 tahun. Menyebabkan mereka menjadi orang yang hebat, menyebabkan mereka jadi orang yang kental, menyebabkan mereka jadi orang yang bersemangat, orang yang istiqamah dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tempoh 3 tahun ini, As-Sabiqun Al-Awwalun, mereka belajar tentang tauhid. Mereka belajar tentang keesaan kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak syirik kepada agama Islam, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka ini lari daripada akidah mereka. Benda ni diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ajar kepada mereka, agama Islam ini bukannya agama untuk diri mereka sendiri, tetapi agama Islam ini agama yang mesti diperjuangkan. Agama yang mesti diperjuangkan. Agama Islam adalah agama yang mesti disebarkan kepada masyarakat, kepada orang lain. Kalau kita fikir dengan kepala otak kita bahawasanya agama Islam ni untuk kita, maka nescaya agama Islam ini tidak sampai ke tempat kita. Bapa pada dengan 40 orang ni je hok masuk Islam, pada dengan demo ni je. Sebab apa? Sebab akidah mereka sahih, kefahaman mereka kemah, ibadat mereka comel. Maka kalulah agama Islam itu untuk mereka sahaja, maka agama Islam tak sampai ke tempat kita. Tetapi tabiat Islam ini agama yang mesti disebarkan, agama yang mesti didakwahkan, agama Islam yang mesti diperjuangkan. Maka Nabi ajar sahabat-sahabat dia, Nabi tarbiyah sahabat-sahabat dia, selepas pada ni kamu akan berhadapan dengan ujian dan juga cabaran.
Kamu akan berhadapan dengan musuh-musuh kamu. Kamu akan berhadapan dengan musyrikin Mekah. Kamu akan berhadapan dengan kuasa besar Parsi dan juga Rom. Maka kamu mesti mempunyai tarbiyah yang cukup. Kamu mesti mempunyai kefahaman yang sahih. Barulah kamu tidak kecundang. Barulah kamu tidak lari daripada perjuangan. Ini perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat baginda. Maka wahyu seterusnya Allah Taala turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara yang terdekat. Bila Allah Taala turunkan ayat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faham sudah tiba masanya Islam ni kita kena royak secara terbuka. Kita kena ajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam. Kita kena berhadapan dengan musyrikin Mekah. Kita kena berhadapan dengan sesiapa pun. Cukuplah untuk kita bersembunyi, untuk kita berdakwah secara sembunyi, cukup dah. Masa kita sudah tamat, maka kita kena teruskan dakwah kita. Kita kena teruskan perjuangan kita supaya masyarakat Mekah faham Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita baca dalam sirah Nabawiyah, maka di saat itulah bermulanya tentangan, bermulanya ujian, bermulanya mihnah dan tribulasi kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana serangan-serangan ini, bagaimana tentangan-tentangan ini adalah perkara yang sangat teruk. Benda yang sangat teruk dilakukan oleh musyrikin Mekah kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga dalam sirah Nabawiyah bagaimana 1001 cara dilakukan oleh musyrikin Mekah untuk menyekat seruan Islam yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia cemuh Nabi. Dia cemuh Nabi, dia hina Nabi, dia buat lawak perkara-perkara yang mengaibkan Nabi. Sampai satu tahap dia panggil Nabi ni la majnun, Nabi ni gila. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikru innaka la majnun. Sesungguhnya kamu ni orang yang benar-benar gila. Kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, la majnun tu lamu taukid. Lamu taukid. Kalau dia sebut innaka majnun, mu ni gila, tak apa dah. Orang faham dah, mu ni gila. Tapi dalam Quran bawa la majnun, nak ayatnya mu ni betul-betul gila. Nak ayat bukan setakat gila, mu ni betul-betul gila. Nak ayat Quran dia bubuh lamu taukid, nak menguatkan lagi tuduhan musyrikin Mekah Nabi ni bukan setakat gila, betul-betul gila. Ni indahnya bahasa Al-Quran, nak suruh kita faham bahawasanya memang teruk. Orang panggil tuduhan dan juga cemuhan kepada Nabi, innaka lamajnun, mu ni sahih dah, mu ni betul dah, aku tak pelawak mu ni betul-betul gila. Siapa buat? Musyrikin Mekah. Dia nak hina Nabi, dia nak cemuh Nabi, dia nak buat perkara-perkara yang menyebabkan Nabi ni jadi sedih. Begitu juga dia memburuk-burukkan Islam. Dia memburuk-burukkan Islam. Dia menyebarkan fitnah kepada Islam. Macam-macam dia buat kepada Islam. Ini khijai siapa? Khijai musyrikin Mekah untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan Nabi ni, sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi ni dipanggil sebagai Al-Amin, orang yang amanah,
orang baik, orang juru. Tapi bila Nabi bawa agama Islam, bila Nabi bawa seruan Islam, hak baik tu tak ada dah. Mentah-mentah berubah. Nabi ni jahat, Nabi ni gila, Nabi ni tak betul, Nabi ni ahli sihir. Mentah-mentah berubah. Bukan sebab apa? Bukan sebab Nabi ambil harta mereka, bukan sebab Nabi menganiaya mereka, bukan sebab Nabi buat perkara-perkara buruk kepada mereka, tetapi kerana Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah tabiat Islam. Orang yang nak bawa Islam, orang yang nak bawa dakwah Islam, maka perkara-perkara lagu tu mesti kok mana-mana pun akan dihadapi oleh orang-orang yang nak bawa agama Islam, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah agama Islam ini agama yang memerlukan kepada istiqamah, memerlukan kepada tadhiyah, memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada semangat, memerlukan kepada kesungguhan. Kalau tak ada 3-4 perkara tadi, maka Islam tidak akan disebarkan. Maka agama Islam tidak akan difahami oleh manusia di atas muka bumi ni. Sebab tu hamba sebut di awal-awal tadi, 40 orang ni lebih kurang as-sabiqunal awwalun, mereka mempunyai kekuatan yang kuat, sama ada daripada dalaman mereka ataupun luaran mereka. Apabila tuduhan-tuduhan tadi tak berjaya, tidak berjaya menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka serai batai tubuh Nabi. Jiran-jiran Nabi buat khianat kepada Nabi. Letak orang panggil gapo tai, letak orang panggil gapo kulit uta, letak dengan orang panggil najis uta, untuk gapo dia? Untuk menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak tu pula atas belakang Nabi. Ketika mana Nabi sedang sujud dalam semaya, dia letak kotoran najis di atas belakang Nabi. Ni jahat atau jahatnya musyrikin Mekah. Kita tak sampai tahap tu lagi. Kita tak sampai tahap tu lagi. Orang tak berani. Ni dalam rumah Allah. Nabi duduk tengah semaya, dia mari letak kotoran najis di atas belakang Nabi, menyebabkan Nabi nak marah. Nabi doa laknat kepada orang yang melakukan perkara tadi. Maka Nabi berdoa laknat kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Abu Mu'id. Nabi sebut sorang-sorang nama. Nabi sebut sorang-sorang nama. Ni doa laknat. Sebab demo ni menghina Nabi, menghina agama Islam. Maka Nabi doa laknat, Nabi sebut nama. Sebab tu doa laknat ni sunnah. Doa laknat ni sunnah. Nak ajar musuh-musuh Allah Ta'ala supaya menghormati agama Islam. Nak royak kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, mu kena beringat dengan agama Allah. Mu tak boleh buat qasir-qadar, mu tak boleh buat mudah-mudah. Aku akan sebut nama mu sore-sore dalam doa aku, maka mu tunggulah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nas dia? Ni Nabi sebut nama sore-sore, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Abu Mu'id, kerana mereka berpakat untuk khianat Nabi, untuk buat macam-macam perkara yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila batai tubuh Nabi mereka buat, Nabi tak berasa, Nabi tak lu, Nabi tak berasa nak bundur, Nabi tak berasa lemah, maka mereka tukar strategi mereka. Mereka serai sahabat-sahabat Nabi. Mula-mula batai tubuh Nabi tak berdegi, maka mereka serai sahabat-sahabat Nabi dengan pelbagai seksaan, dengan banyak orang panggil seksaan-seksaan dan juga ujian-ujian yang diberikan kepada mereka,
sebagaimana kita baca dalam sirah kepada Bilal bin Rabah, kepada orang panggil Khabbab ibnul Al-Arat. Dia ramai lagi sahabat-sahabat Nabi hok kena ujian, hok kena seksa, hok kena orang panggil, hok kena duga oleh musyrikin Mekah ni sangat-sangat teruk. Mereka pakaikan baju besi, maka mereka jemur di tengah padang pasir. Baju besi ni adik kakak, kita duduk tengah padang pasir pun pakai baju panas lagi. Ni baju besi, dia jemur di tengah padang pasir. Nak orang jahat atau jahatnya musyrikin Mekah, tapi 40 orang ni tetap Allah, Allah, Allah. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak lari. Khabbab ibnul Arat, kalau kita baca dalam sirah dia, dia ni tukar besi. Dia ni tukar besi yang hebat. Zaman dia tu dia tepur pedang. Pelusuk tanah Arab mari jumpa dengan Khabbab ibnul Arat untuk tepuk pedang. Tiba-tiba musyrikin Mekah tahu dia ni peluk agama Islam, maka dia mau seksa dia, maka dia mau buat macam-macam kepada dia. Sampai satu tahap dia ambil besi panah hok nak buat pedang, mereka letak atas kepala dia. Bayar adik kakak, besi hok kita nak tepuk, hok nak tepuk pedang tu, hok merah nyala tu, ya pergi letak atas kepala Khabbab ibnul Arat sampai kahwin ni pasal. Tapi mereka tidak lari daripada agama Islam, mereka tidak lari daripada perjuangan Islam. Maka Khabbab ibnul Arat berdoa kepada Allah. Hak buat kepada dia tu bernama Ummu Anbad. Kalau kita kira kak, tuai dia lah, tuai dia buat gitu kepada dia, Ummu Anbad. Khabbab berdoa kepada Allah, biar Allah Ta'ala bagi dia ni sakit kepala, biar Allah Ta'ala turunkan bala kepada dia. Maka dengan izin Allah, dia kena sakit kepala yang begitu teruk. Tak ada obat, tak ada benda yang boleh menghalang sakit kepala dia tu sampai dia mati. Sebagaimana sakitnya kepala Khabbab, lagu itulah sakit kepala Ummu Anbad, sebagaimana yang didoakan oleh Khabbab ibnul Arat. Banyak lagi lah kalau kita baca bagaimana kejahatan, seksaan dan juga ujian yang dilakukan oleh musyrikin Mekah kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku? Mereka teruskan perjuangan mereka, mereka teruskan dakwah mereka. Kalulah kita duduk zaman tu, umat Nabi Muhammad akhir zaman duduk zaman tu, hamba rasa tak ada dua lekok, tak ada dua lekok, tak siapa Islam ke tanah Melayu ni. Tapi disebabkan sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapat tarbiyah daripada sahabat-sahabat Nabi, mereka berada di kurun yang terbaik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, Nabi kata kurun aku. Maka menyebabkan Islam sampai ke tanah Melayu, Islam sampai ke pelosok dunia pada hari ini. Maka serangan demi serangan, orang panggil ujian demi ujian diberikan, orang panggil dihadapkan kepada musyrikin Mekah. Maka sampai satu tahap Nabi minta sahabat-sahabat dia ni hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Kebetulan Raja Najasyi ni dia peluk agama Islam. Dia berdebat dengan Ja'far bin Abi Talib, berdebat. Akhir sekali Raja Najasyi peluk agama Islam. Maka sebilangnya orang Islam ni duduk di Habsyah. Maka Nabi duduk berhadapan lagi dengan musyrikin Mekah. Maka Nabi ni dia kata, aku nak cuba ajak Islam, sebarkan Islam kepada penduduk-penduduk luar daripada kota Mekah. Learning aku dah ajak orang Mekah masuk Islam. Aku pergi ke Taif, demo tolak. Aku duduk situ, demo tak sah, tak apa. Aku tidak akan berputus asa. Maka aku akan ajak Islam ni, aku akan sebarkan Islam ini kepada orang-orang luar daripada kota Mekah. Bagaimana cara Nabi buat?
ketika mana musim haji. Ketika mana musim haji, maka orang-orang daripada luar Mekah ni dia akan mari ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka situlah Nabi pergi kemah ke kemah. Nabi jumpa sore demi sore orang yang berada di luar daripada kota Mekah mari menunaikan haji. Nabi jumpa sore sama sore. Nabi jumpa kabilah demi kabilah. Oh ya, Islam ni lagu ni, Islam ni lagu ni. Tetapi permulaan Nabi buat lagu tu, falam yastajib minhum ahad. Sore habuk tak terima Islam. Sore habuk tak terima Islam. Padahal hok mari menunaikan haji ni gak ramai. Tapi sore habuk tidak menerima agama Islam. Nabi tidak putus asa. Tahun yang berikutnya Nabi tunggu pula, Nabi ajak pula, Nabi berdakwah pula, Nabi berjual pula. Alhamdulillah, ni orang daripada pemuda-pemuda Yathrib telah memeluk agama Islam. Kerana masa duduk Madinah dulu, dia dengar dah daripada ulama-ulama dia akan lahirnya Nabi akhir zaman. Maka dia tengok ciri-ciri itu ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ni orang ni telah memeluk agama Islam. Ramai-ramai orang kok menunaikan haji, ni orang aja kok memeluk agama Islam. Maka ni orang ni telah berjanji kepada Nabi, bila balik ke Madinah dia akan pergi rumah ke rumah, dia akan jumpa sore demi sore supaya demo ni dapat masuk Islam, supaya mereka ni faham Islam sebagaimana dia faham Islam. Alhamdulillah, ni orang ni adik kakak buat kerja sungguh. Tidak celika, tidak malah, dia buat kerja sungguh. Bayarlah Madinah ni. Madinah tidak mungkin pada Pak Ahmad ni. Madinah maknanya sebutin negeri. Sebutin negeri. Ni orang ni pergi rumah ke rumah tak pernah tinggal. Disebut dalam sirah Nabawiyah, tak pernah tinggal rumah ke rumah walaupun sebutin. Alhamdulillah, pada haji tahun berikutnya daripada ni orang tadi bertambah jadi 12 orang. Baru 12 orang. Nak royaknya susahnya. Nak royak Islam ni bukan mudah. Memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada semangat, memerlukan kepada tadhiyah, pengorbanan. Maka tahun haji berikutnya marilah 12 orang. Tak apalah 12 orang pun Nabi kata, maka berlakulah bai'atul aqabah al-ula. Berlakulah bai'ah aqabah yang pertama, 12 orang tadi. Maka 12 orang ni, maka Nabi latih Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi pada masa tu, jadi duta bawa Islam di Madinah Al-Munawwarah. Maka baliklah 12 orang ni ke Madinah. Balik 12 orang ni ke Madinah, ramailah sikit. Jumpa pula rumah ke rumah. Rumah tolong, orang tolong. Tak putus asa, tidak malah, rajin jumpa rumah ke rumah. Tak kira kedai kopi ke mana, masjid ke royak, Islam ni lagu ni, Islam ni lagu ni. Pada tahun berikutnya bertambahlah daripada lebih kurang dalam sirah kata 71 hingga 79 orang, lebih kurang. Ramai dah tu. Mula-mula ni orang, lepas tu 12 orang, lepas tu 70 orang, 79 orang. Mari mereka pada haji berikutnya Nabi berbai'ah dengan mereka, bai'atul aqabah al-thaniyah, bai'atul aqabah yang kedua. Maka dalam bai'atul aqabah yang kedua ni, Nabi pun bagilah syarat-syarat dia. Mu kena patuh kepada aku, mu kena taat kepada aku, mu kena jaga aku, mu kena pertahankan aku. Maka demo ni setuju dengan bai'ah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baliklah 79 orang ni ke Madinah Al-Munawwarah. Maka bila 79 orang ni duduk di Madinah, maka Nabi memulakan langkah
untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tu cerita dia. Bila 79 orang ni duduk di Madinah, maka Nabi rasa boleh dah kalau aku nak hijrah ke Madinah ataupun hijrah ke Yasrib pada masa tu, kerana aku sudah ada orang hok peluk agama Islam, kerana ada masyarakat hok terima aku. Maka Nabi memulakan langkah Nabi untuk melakukan hijratul Rasul ini pada 28 Safar tahun ke-14 selepas Nabi menjadi Rasul. 28 Safar, Nabi memulakan langkah keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila? Ni kata 22 Masihi, 28 Safar. Maka Nabi pergi ke rumah Saidina Abu Bakar, keluar daripada rumah Saidina Abu Bakar. Nabi bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Nabi duduk di Gua Sur selama 3 hari, iaitu malam Jumaat, malam Sabtu dan juga malam Ahad. 3 hari. Maka lepas 3 hari Nabi keluar daripada Gua Sur. Bila? 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal tu Nabi keluar daripada Gua Sur. Duduk 3 hari situ, Nabi keluar daripada Gua Sur selama 3 hari. Maka Nabi sampai menuju ke Quba, yang mana Nabi upah, Saidina Abu Bakar upah Abdullah bin Uraiqid, musyrikin Mekah, yang diupah oleh Saidina Abu Bakar kerana kemahiran dia kena jalan patah untuk menuju ke Yasrib. Maka Nabi sampai di Quba. Nabi sampai di Quba bila? 8 Rabiul Awal 922 Masihi. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Maka Nabi pun buat masjid. Kalau kita pergi umrah, kita pergi Mekah, comel masjid Quba. 4 hari Nabi duduk di masjid Quba. Nabi buat masjid, Nabi mendirikan masjid. Maka pada 12 Rabiul Awal, selepas Nabi semaya Jumaat, 12 Rabiul Awal, maka Nabi bergerak dengan Saidina Abu Bakar memasuki kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana pada masa tu dikelilingi, disambut oleh penduduk-penduduk Mekah yang penduduk Madinah yang begitu ramai. Kerana apa? Kerana mereka menunggu ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Bermulanya hijrah ni sebab apa? Sebab tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nabi, kerana Nabi tidak dapat sempurnakan Islam ketika mana Nabi berada di Mekah. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi buat perlembagaan dia, Nabi buat orang panggil perjanjian dia. Maka Nabi telah membina negara Madinah ni sebagai negara Islam yang pertama, menyebabkan Nabi dapat sempurnakan Islam. Bukan setakat daripada sudut ibadat, tetapi dalam sudut orang panggil sudut yang lain, dalam sudut perundangan, dalam sudut ekonomi, dalam sudut politik. Apa hak Nabi nak buat, hak ada dalam Al-Quran, Nabi laksanakan ketika mana Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Ayatnya sempurnanya Islam itu bukan di Mekah, tetapi sempurnanya Islam itu kerana adanya negara Madinah Al-Munawwarah yang dikuasai oleh Islam, yang mana perlembagaannya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila Islam ada negara, bila Islam ada negara, perlembagaannya adalah perlembagaan Islam, maka apa sahaja yang ada di dalam Al-Quran, undang-undangnya apa sahaja, dapat dilaksanakan dengan sempurna, dapat dilakukan dengan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hijratul Rasul ini hijrah Nabi untuk menyempurnakan agama. Hijrah Nabi, hijrah nak sempurnakan agama yang ada di dalam Al-Quran. Maka turunlah akhir sekali selepas Nabi menunaikan haji, turunlah ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni turun mana? Turun Madinah. Tak turun Mekah, sebab Mekah Nabi tak ada kuasa. Nabi tak ada orang panggil pertolongan. Nabi tak ada orang panggil orang yang nak backup Nabi.
Tetapi bila Nabi duduk di Madinah, Nabi ada kuasa, Nabi dilantik menjadi ketua perlembagaan Islam, maka apa sahaja yang ada di dalam Al-Quran Nabi dapat laksanakan. Sebab tu kuasa ni adalah sangat penting bagi orang Islam untuk menyempurnakan Islam, untuk laksanakan Islam, untuk buktikan Islam ini bukannya agama individu, bukannya semata-mata agama bermasyarakat, tetapi Islam ini agama untuk negara. Maka ianya telah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hijratul Rasul ini perkara yang sangat penting. Kalau nak cerita lagi memang banyak lagi benda-benda yang kita boleh ambil daripada peristiwa bersejarah ini, tetapi memadailah benda-benda yang hamba sebut tadi tu, poin-poin penting. Tak royak lagi Nabi duduk di Madinah, Nabi buat gapo-gapo tu, kita campur semula. Nak royaknya berlakunya hijrah, sebabnya tadi 1, 2, 3, 4, bila berlakunya hijrah, maka Nabi dapat laksanakan dengan berperangkap gapo hak Nabi nak buat, gapo hak Allah Ta'ala suruh, mengikut kuasa yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo rasa cukuplah sakat tu dulu. Moga masa pun kuliah subuh. Kalau kuliah maghrib ni kita erek sampai pukul 10 tak apa. Subuh ni tak boleh. Orang panggil lama-lama. Capur pula mesti cuti. Nak pergi situ, nak pergi sini. Masa tepat lagi pukul 8.30 kena ada. InsyaAllah mudah-mudahan perjumpaan kita, pengajian kita ni Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati. Apa yang penting, hijratul Rasul ini adalah hijrah untuk pertahankan Islam. Hijrah untuk pertahankan Islam, untuk bina Islam, untuk perjuangkan agama Islam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.